إلى نبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى حضرتي المرحوم الإمام الغزالي شاء الله لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimallahu ta'ala fi kitabih wa amma iza zahatta fiha fatafarraqta bizahirika wa batinika tatayassaru laka al-ibadah bal tu'awinuka a'dha'uka 'alaiha. Dan adapun apabila engkau zuhud padanya, yakni pada dunia, maka lapanglah bagi zahirmu dan batinmu, dan mudahlah bagi kamu beribadat, bahkan membantu bagi kamu segala anggotamu atasnya ibadat. Jadi kita sambung lagi tuan-tuan berkaitan aqabatul awaiq. Awaiq ni atau aiq ni faktor-faktor yang menghalang kita melakukan ibadat kepada Allah Ta'ala. Jadi kita kena cari jalan untuk melepaskan halangan-halangan ini. Oleh kerana nak lepas dia jadi payah, sukar, Imam Ghazali sebut sebagai aqabah, bukit. Laksana kita mendaki bukit, nak panjat tu payah, nak turun pun payah. Begitulah kita nak melepaskan diri kita daripada halangan-halangan ni cukup payah. Melainkan orang yang bersungguh-sungguh padanya dan meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar lepas daripada awaiq ni. Aiq ni ada 4 yang besar-besar tuan. Imam Ghazali kata pertamanya dunia, yang keduanya manusia, makhluk, kawan kita ni, yang ketiga syaitan, dan keempat paling payah nafsu. Kita masuk aiq yang pertama, dunia. Dunia ni bukan kita nak buang dia, jangan bagi dia sekat kita buat ibadat. Kalau kita ambil dunia untuk buat ibadat, tak apa. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, kata Allah. Dialah Allah yang menjadikan apa yang ada di dunia ni untuk kamu. Kita jadikan dunia tu, Allah jadikan dunia untuk bantu kita, mudahkan kita buat ibadat. Ada motor senang main masjid, kan? Ada rumah senang kita duduk di rumah tu, anak isteri kita selesa, boleh buat ibadat. Dan ada duit senang berbelanja, bersedekah. Bukan dunia tu kita tolak dah. Kita nak jadikan dunia tu untuk bantu kita buat ibadat. Jangan sampai dunia tu menghalang kita ibadat. Yang tu yang kita tak mau. Dunia yang macam tu dipanggil aiq. Jadi kita kena kenal dunia mana kita nak ambil, dunia mana yang kita nak tolak.
Dunia yang menghalang kita buat ibadat, ini kita kena tolak. Dunia nak bantu kita buat ibadat, itu kita ambil. Kan? Jadi Imam Ghazali kata ada dua sebab penting. Kenapa kita kena zuhud dengan dunia ni? Yang pertama dia kata dunia ni membimbangkan kita, kebanyakannya membimbangkan batin kita dan zahir kita daripada melakukan ibadat kepada Allah Ta'ala. Kan? Sebenarnya Allah sebut bal tu'sirunal hayatid dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Tapi kebanyakan manusia ni mengutamakan dunia. Sedangkan akhirat tu kata Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Kan? Hadis yang kita baca sebelum ni, saya baca balik hadis tu, Nabi kata apa? Man ahabba dunyahu adara bi akhiratihi. Siapa yang kasih kepada dunia akan memudaratkan akhirat dia. Sampai kita kasih dunia, kita utamakan dunia. Kan? Sampai kita habis masa untuk dunia, tak ada masa untuk ibadat. Orang yang kasih dunia ni, kata Nabi SAW, akhirat dia mudarat. Man ahabba akhiratahu adarra bidunyahu. Sebaliknya kalau kita ni makna kata kasih ke akhirat, dunia kita tak dapat terang mana. Adalah sikit-sikit dunia, bolehlah nak buat ibadat, tapi nak kaya sangat tak boleh lah. Memanglah pun kita datang dunia ni bukan nak impun harta benda dunia, kita nak balik pergi akhirat. Sebab itu Nabi kata dalam hadis yang kita baca tu, fa'asiru ma yabqa ala ma yafna. Bagi kesanlah barang yang kekal daripada barang yang makna kata yang fana, yang binasa. Utamakan yang kekal tu, akhirat kita tu. Dunia nak tinggal kan. Yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tak guna harta benda, anak pinak, melainkan orang yang balik jumpa Tuhan bawa qalbun salim, hati yang sejahtera, jiwa yang beribadat kepada Allah, yang makrifah mengenai Allah Ta'ala. Tuan-tuan, Allah sebut fakasyafna anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Hari ini kami kasyaf, kami buka mata pandangan batin kita, Allah buka, terang kita nampak. Hari bila? Hari kita nak mati. Dalam sesaat dua lagi sebelum nyawa kita dicabut, Allah buka pintu langit. Fakasyafna anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Kami buka pintu langit, kami kasyaf, bagi mereka nampak sejelas-jelasnya. Penglihatan mereka pada tu amatlah tajam. Kita nampak tuan-tuan tempat yang kita nak tuju. Apa yang disebut sebelum ni, hari tu kita nampak dengan jelas. Nyawa dah nak cabut, masa tu barulah menyesal tuan. Rugi yang amat sangat. Kita habiskan umur kita 40-50 tahun dunia je. Akhirat sikit sangat. Ya Allah, kalau kau panjanglah umur aku. Masa tu kita minta panjangkan walaupun sesaat. Aku nak sedekah harta benda aku nak itu, nak ini, tapi tak ada masalah tuan-tuan, habis dah. Itu kata menyesal, tak guna tu masa tu lah. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, aku dah tengok, ya Allah, aku dah dengar, ya Allah, hantar aku balik dunia, aku nak buat amal soleh. Tak ada atas menyesal. Itu nambah penyesalan yang dah tak boleh lah. Lah ni kita masih ada ruang untuk menyesal. Baki-baki umur kita, kita gunalah sungguh-sungguh untuk buat ibadat kepada Allah Ta'ala. Jangan bagi dunia halang kita. Dah lah kita dah habis masa 20-30 tahun lepas, sibuk dengan dunia. Ujung-ujung usia pun duk ingat dunia lagi. Aduh, ruginya tuan-tuan. Rugi yang amat sangat. Apa Nabi cakap semua betul tuan-tuan. Masya Allah. Jangan sampai dunia sekat kita buat ibadat. Maka kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dia kata, wa amma iza zahatta fiha. Sekiranya makna kata ada pun apabila engkau zuhud padanya, zuhud dunia. Hati kita ni tuan-tuan, makna kata
Tidak makna kata terliuk dengan dunia. Ambil dunia setakat nak buat ibadat. Ada lebih kita bersedekah. Yang kita sedekah itulah tuan-tuan sekalian yang kita ambil besok di akhirat. Yang kita himpun tak ada apa. Macam mana Umar tuan, satu hari dia balik, dia nak pergi masjid, lalu ke kubur. Allah kasyaf dia tuan-tuan, dia dengar orang kubur bercakap, ya Amiral Mukminin, apa habaq keluarga aku di dunia? Orang kubur tanya Umar, apa habaq kata apa keluarga aku di dunia? Umar cerita. Umar kata apa? Isteri kamu kahwin lain, rumah kamu orang lain duduk, harta kamu anak kamu joli. Dia umur 70, pergi kahwin dengan perempuan 17. Lepas tu dia mati. Awak, bini dia nak tunggu dia kah? Kawan muda lagi 17, kahwin lain Habis umur dia tuan-tuan, pulun cari duit, buat rumah 20 juta. Tak ada nak duduk, dia mati. Suami baru nak basuh kaki Reta yang cari 40 tu orang lain duduk rumah. Anak reta kamu, anak kamu joli. Anak kita joli reta benda kita. Jadi semua tuan-tuan, reta kita kembali kepada waris. Orang hantar kita sampai ke kubur, dia akan balik. Yang tinggal kita dengan Allah Ta'ala ya tuan. Kita dengan Tuhan yang kita tu. Hari tuang di dunia tak ingat Tuhan, sibuk dengan cari harta benda dunia. Bila dah mati, siapa duduk dengan kita? Kita dengan Tuhan. Kalau kita ahli ibadat, buat ibadat banyak dengan Tuhan, tak lupa Tuhan, insya-Allah Tuhan bantu kita besok dalam kubur di akhirat. Ingat pesan ini, pesan daripada Nabi SAW. Maka Nabi kata, tumpukanlah, makna kata ibadat kita banyak-banyak kepada Allah. Jangan kita duk pulun sangat dengan dunia. Dunia yang akan tinggal kita. Sama ada kita tinggal dunia atau dunia tinggal kita. Kita tinggal dunia, kita mati. Kita tinggal dunia, dunia tinggal kita. Harta yang kita himpun kadang-kadang hilang macam tu ya. Rogi, terbakar, banjir, orang curi, macam-macam jadi. Sama ada kita tinggal dunia atau dunia tinggal kita. Tapi kalau sekiranya kita orang yang zuhud tuan-tuan, ambil dunia sekadar kita perlu, Tuhan bagi lebih kat kita, kita sedekah, hati kita ni tak ada terliuk dengan dunia. Kalau macam tu perasaan kita, maka kata Imam Ghazali, wa tafarraqta bi zahirika wa batinika, maka lapanglah, makna kata bagi zahir engkau dan juga batin engkau. Apa makna zahir? Lapang nak buat ibadat, tak sibuk ganggu ibadat kita, tak sibuk. Ni saya elok bagi salam saja, tak ada nak doa, berteras hambat amboi. Mayang juga tapi tak sempat, nak berdoa pun tak dan. Apa tak selesai lagi bab dunia. Dunia ni sampai bila pun tak selesai. Tak selesai punya. Hang beli sebiji kereta, hang nak dua. Ada sebiji rumah, nak dua rumah. Ada isteri satu, nak isteri dua. Mana cukup? Tak cukup-cukup. Dunia ni memang sampai bila tak cukup. Mati baru cukup. 3 lagi kapan, tu baru cukup. Betul tuan. Tapi kalau kita zuhud, insya-Allah tuan-tuan, lapang hati kita, batin, zahir kita selesa nak buat ibadat, tak disibukkan dengan dunia. Termasuk juga wabatinika, batin kita pun, hati kita selesa untuk mengerjakan ibadat. Hati itu diingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Ya, bukan setakat tu, kata Imam Ghazali, tatayassaru laka al-ibadah, iaitu dipermudahkan, kita jadi mudah nak buat ibadat, jadi tak payah. Kepala kita ingat satu ya, ingat ibadat, ingat Allah. Yang ni sana ingat, sini ingat, macam-macam kita ingat, kepala berserabut. Yang tu yang sembahyang asar, orang sembahyang asar, makna 4 rakaat, terlajak pun 5.
Dia tutup 8 rakaat. 8 rakaat asar. Apa dia fikir kita pun tak tahu. Itu dia. Bal tu'awinuka a'dha'uka 'alaiha. Bahkan kata Imam Ghazali, makna kata membantu akan dika oleh anggota engkau atasnya, atas ibadat. Anggota ni bantu, mudah, tolong buat ibadat. Ni letih habis ke dunia, badan pun letih, tak larat nak buat ibadat. Sebab banyak dah masa kita bagi kepada dunia kita, jadi masa untuk ibadat dah jadi kurang. Ulama kata apa? Dunia akhirat ni macam maghrib dengan masyrik. Maghrib ni matahari jatuh belakang saya ni. Masyrik matahari naik tu depan. Kita menghadap arah matahari naik, kita akan membelakangkan matahari jatuh. Hang menghadap matahari jatuh, hang akan membelakangkan matahari naik. Kalau kita menghadap dunia tuan-tuan, kita terpaksa membelakangkan akhirat. Kita menghadap akhirat, kita terpaksa lah tuan-tuan berpada-pada dengan dunia, bersikit-dikit dengan dunia. Mana orang kuat ibadat kaya raya? Tak ada. Tak ada tuan-tuan sekalian, Masya Allah. Kita nak buat apa pun, dunia lah kacau tuan-tuan. Dunia. Kita bercakap tentang perpaduan umat Islam, Melayu Islam. Hari ini kita bercakap benda ni. Semua orang bercakap. Sampai masa nak praktik betul-betul, mana dia betul-betul pentingkan agama, perpaduan ummah, mana yang pentingkan kedudukan. Ini yang jadi bercelaru ni. Tak boleh lah tuan. Bila hang ada hati ni dengan dunia, hang takkan dapat akhirat. Kita menghadap matahari naik, kita terpaksa membelakangkan matahari jatuh. Hati kita tumpu dunia, pangkat, jawatan, kuasa, pengaruh, kita terpaksa korbankan Islam. Kalau kita nakkan Islam, terpaksa korban. Makna kata haban-haban dunia kita. Bila kita berkorban, baru kita dapat cita-cita yang kita nak. Islam tu naik, Islam tu megah, Islam tu hebat. Lagi tak selesai benda ni, tak usah cakap tuan-tuan. Bak letih. Letih tuan. Kita letih apabila kita tak ikhlas dalam buat kerja ni. Tuhan tak tolong kita. Tuhan takkan bantu kita tuan-tuan. Kalau kita makna mengerjakan sesuatu tu bukan kerana Allah Ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ikhrar kita, sungguhnya semayang aku, ibadat aku, urusan hidup aku, duniaku, urusan matiku, semata-mata kerana Allah. Kalau kita buat kerja kerana Allah, bukan kerana lain daripada Allah. Kalau ada lain daripada Allah, bukan kerana Allah. Bila buat bukan kerana Allah, berceridau, bercelaru, letih saja tuan, penat. Kita bukan nak sangat, kita nak sangat bantuan Melayu ni pasal apa? Islam. Kadang kita tengok apabila umat Islam berpadu, ini jalan mudah untuk melaksanakan hukum Islam. Kalau orang kafir menentang Islam ni, tak ada harapan untuk laksanakan hukum Islam. Mereka memang tak mau. Memang mereka tak mau. La tajidanna asyaddanna fi adawatan lil ladzina amanu al yahud wal ladzina asyraku. Orang yang paling kuat menentang agama kamu wahai Muhammad, iaitulah orang Yahudi dan orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia takkan mau pada Islam. Jadi kita nampak laluan untuk melaksanakan syariat Allah hanya apabila umat Islam bersatu padu. Tu saja jalan mudah. Tu yang kita nak sangat ni, perpaduan umat Islam ni. Tapi memanglah benda yang besar tuan-tuan, bukan mudah kita nak capai. Terpaksa berkorban kan, itu dan ini. Tapi mana disebut oleh Al-Imam Ghazali, ya, Imam Ghazali kata apa? Fa innal makarima ala hasabil makarih wa innal lazzat ala hasabil mu'nat. Sesungguhnya kemuliaan itu ikut kadar kebencian. Kemuliaan yang kita tuntut, yang kita cari itu, kita terpaksa menghadapi kebencian, benda yang kita tak suka, terpaksa berkorban. Wa ammal lazzat ala hasabil mu'nan.
Sesungguhnya kesedapan itu ikut kadar belanja. Faham tu? Nak makan sedap, belanja kena banyak. Betul tak? Hampa pergi kedai Tom Yam tu, hampa nak makan sedap. Apa sedap? Ikan apa? Siakap, 3 rasa. Udang besar, goreng tepung. Sotong, Tom Yam, hampir makan 3-4 orang. Belanja dia besar. Lagi sedap makanan yang hang makan, lagi besar belanja dia. Wa innal lazat ala hasabil mu'nad. Sungguhnya kesedapan itu ikut kadar belanja. Hang bawa duit RM10 nak makan sedap. Roti bakar ganti tarik je lah. Dia? Betul. Imam Ghazali kata memang betul. Jadi kalau kita nak kemuliaan, keagungan, kehebatan, kenalah tepikan dunia itu asal. Dua-dua kita nak, tak payah. Dalam masa yang sama kita nak menghadap ke matahari naik, masa yang sama kita nak menghadap matahari jatuh. Mana boleh? Hang perhati matahari naik, hang terpaksa membelakangkan matahari jatuh. Hang menghadap matahari jatuh, kamu terpaksa membelakangkan matahari naik. Kamu nak Islam, terpaksa korbankan dunia kamu. Hang nak dunia, terpaksa korbankan Islam. Tu ya. Hang nak apa? Nak pilih apa? Apa nak matlamat kamu? Bagi kita biarlah Islam. Dunia kita rosak tak apa, jangan Islam kita rosak. Ada? Itu dia. Ni yang ada hari ini tuan-tuan. Masalah kita di kalangan umat Islam berpunca daripada makna hati itu cintakan dunia. Sebab itulah Nabi kata, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu ibu segala kejahatan. Perpecahan, pergaduhan, semua berpunca daripada cinta dunia. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa laqad ruwiya an Salman al-Farisi radhiyallahu an. Sesungguhnya telah diriwayatkan daripada Salman al-Farisi, sahabat Nabi, orang Parsi, orang Iran. Annahu qala, sesungguhnya dia berkata, innal abda iza zahida fid dunya astanara qalbuhu bil hikmah ya watawanat a'dha'uhu fil ibadah. Innal abda, sesungguhnya seorang hamba tu, kata Salman al-Farisi, iza zahida fid dunya, apabila dia zuhud di dunia, hidupnya zuhud. Sama ada dia orang miskin pun dia zuhud, sama ada orang kaya pun dia zuhud. Maknanya dia ambil dunia ni tuan-tuan sekadar perlu. Apa lebih-lebih tu digunakan untuk kebajikan. Sahabat Nabi tuan-tuan, sahabat Nabi miskin, rata-rata miskin, tetapi perbendaharaan dia tuan-tuan sekalian kaya. Bendahara banyak duit, perbendaharaan khazanah banyak duit, tapi sahabat-sahabat rata-rata miskin. Kita ni pula tuan, rata-rata kaya, tapi duit perbendaharaan tak ada. Tak payah tanya bendahari. Tanya bendahari Taman Selasih. Duit parti berapa? Duit cawangan pas Taman Selasih berapa? Ada 100,000. 5,000 ada no? Orang pas? Well payah apa dah? Rumah 100,000 apa dah? Kita duit banyak, tapi parti kita tak ada duit. Parti kita tak ada duit. Pasal apa? Pasal kita belum lagi makna kata sampai tahap macam para sahabat. Sahabat mereka miskin, duit mereka ada, mereka guna untuk jalan Allah. Batu Islam cepat naik. Sebab rata-rata mereka zuhud. Zuhud dia macam mana? Dia makan tuan-tuan sekalian, paling hebat sahabat makan,
sehari sekali. Sehari sekali tu hebat dah tu. Ada yang sahabat makan sehari dua hari sekali. Ada sahabat makan tuan-tuan 3 hari sekali. Hatta rumah Nabi SAW berasap 3 hari sekali. Sekali makan banyak mana? Setengah mud. Setengah mud tu lebih kurang tak sampai 300 gram, 200 gram ya, 200 gram. 200 gram makan satu hari. Paling hebat. Banyak makan. Kurang sikit 2 hari. Ada yang sampai 3 hari baru makan sekali. Kurui-kurui. Tapi perang hebat, berani. Ibadat mereka cukup hebat. Wuduk mereka tuan-tuan sekalian, wuduk maghrib dia tahan sampai ke subuh. Rata-rata sahabat macam tu. Mereka baca Quran sehari semalam 1 juzuk, 30 juzuk Quran. Punya hebat mereka itu. Itu dia. Bila hati kita ni, makna kata disebut oleh Salman, innal abda, hamba ni, iza zahida fid dunya, apabila dia zuhud dengan dunia, istanara qalbuhu bil hikmah, maka bersinarlah, teranglah hatinya dengan hikmah. Allah campak dia hikmah, kebijaksanaan. Hati yang bercahaya, nampak rahsia-rahsia di sebalik, makna kata segala syariat, hikmatu tasyri'. Dia nampak rahsia di sebalik sesuatu. Di balik nikmat ada bala, sebalik bala ada nikmat. Sebab tu apabila Allah datangkan bala, ujian kepada mereka, mereka tenang. Maka mereka sedar, mereka nampak dengan mata hati. Bila Allah datangkan bala kepada mereka, kesusahan kepada mereka, paling tidaknya Allah nak bagi yang baik-baik. Apa dia? Kemungkinan Allah nak kifarat dosa untuk mereka. Kemungkinan Allah nak bagi ganjaran pahala untuk mereka. Kemungkinan Allah nak angkat derajat mereka. Paling tidaknya Allah nak anugerah pada mereka sifat sabar. Sebab itu bila datang, makna kata bala, ujian, mereka hadapinya dengan penuh ketenangan. Falamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh wa sadaqallahu wa rasuluh wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Orang beriman ni, kata Allah, para sahabat radhiyallahu ajma'in, bila mereka melihat tentera Ahzab, pasukan bersekutu daripada Mekah, gabungan orang kafir sembah berhala, orang musyrikin, orang Yahudi, orang Nasara, berpadu tenaga menggempung kota Mekah, kota Madinah dalam perang Ahzab. Allah kata bila mereka melihat tentera Ahzab, mereka berkata, hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Mereka kata, inilah janji Allah, inilah janji Rasul. Mereka tengok ujian dengan penuh ketenangan. Ni Allah nak uji kami ni. Allah nak bagi pahala kat kami ni. Allah nak campakkan sifat sabar kepada kami ni. Akhir sekali Allah kata, wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Tak bertambah kepada mereka melainkan keimanan dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sebalik ujian tu, dia nampak hikmah dia, dia nampak apa yang Allah nak anugerahkan kepada mereka. Ni yang Tuhan kata, fa asa an takra'u syai'an wa huwa khairul lakum. Kadang-kadang benda yang kamu benci itu baik untuk kamu. Depa nampak di sebalik makna yang mereka tak suka, di sana ada kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang Allah bagi kepada mereka yang zuhud. Bukan setakat itu, kata Salman Al-Farisi, wa ta'awanat a'da'uhu fil ibadah, maka menolong anggota kita ni untuk buat ibadat kepada Allah Ta'ala. Orang yang hatinya tak cinta dunia, hatinya zuhud kepada Allah Ta'ala, anggotanya dipermudahkan oleh Allah untuk mengerjakan ibadat. Nak bangun ibadat senang, bangun malam senang, nak mari ke masjid mudah, lidah nak baca Quran jadi mudah, nak menuntut ilmu pun jadi mudah. Dipermudahkan oleh Allah Ta'ala buat ibadat bagi mereka yang zuhud, yang tak cintakan dunia. Kalau tuan-tuan ingin nak buat ibadat sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala, cuba tuan-tuan zuhud. Cuba amalkan sifat zuhud ni.
Macam mana zuhud? Nanti Imam Ghazali cerita apa itu ta'arif dia nanti. Macam mana nak jadi zuhud, macam mana kita nak buat. Tapi peringkat awal ni Imam Ghazali cuma cerita kelebihan orang yang zuhud. Kenapa kita mesti zuhud? Yang pertama dia kata, kenapa kita perlu zuhud dengan dunia? Supaya memudahkan kita untuk buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita dapati diri kita payah buat ibadat, tuan-tuan, mungkin hati kita tu cinta dengan dunia terlampau tebal. Terlampau tebal. Tak boleh satu hati himpun dua, tak boleh. Ma ja'alallahu rajulin min qalbayni fi jawfi, kata Allah. Allah tak himpun dua hati dalam satu dada. Kalau hati kita ni mau Allah, Allah. Nak dunia, dunia. Tak boleh himpun dua-dua sekali. Dunia pun tak, Allah pun tak boleh. Dunia pun tak, akhirat pun tak boleh. Tok Guru kata macam ni, macam cawan ni. Ada bola, satu bola putih, satu bola hitam. Hang letak bola putih, muat-muat mulut cawan ni. Bola hitam tak boleh masuk. Hang letak bola hitam, bola putih pula tak boleh masuk mulut cawan tu. Satu ya. Pilih mana anda. Nak Allah, terpaksa korban dunia. Nak dunia, terpaksa korbankan Allah Ta'ala. Korbankan akhirat kita. Nak yang mana? Pilihlah. Kalau kita nak betul-betul nak agama, akhirat kita terpaksa ambil sedikit untuk buat ibadat saja. Yang lain terpaksa kita korbankan. Tuan-tuan tengok orang yang betul-betul berjuang di jalan Allah. Mana ada kaya-kaya, tuan? Habis kata bendanya digunakan untuk jihad fisabilillah. Digunakan habis untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada rezeki Tuhan bagi, dia korban untuk jalan Allah. Dia hidup dia berpada-pada. Pasal apa? Inilah tujuan, tuan, kita didatangkan oleh Allah Ta'ala ke dunia. Ingat, dunia ni semata-mata singgahan sementara. Kita bermusafir di dunia, tuan-tuan. Bukan nak duduk sini, nak duduk di akhirat selama-lama. Sini kita musafir saja. Tuan-tuan biasa tengok orang musafir. Tuan-tuan pun biasa musafir. Saya selalu musafir. Kalau saya tak balik, tuan-tuan, macam saya pergi satu tempat, esok pagi tak boleh balik malam tu. Pasal esok pagi ada kuliah subuh ke kuliah duha. Saya pesan kat isteri saya, yang abang besok tak balik, malam tidur sana. Siap macam biasa nak? Boleh. Dia siap apa? Buruh gigi tu yang jenis boleh lipat tu. Buruh gigi. Lepas tu ubat gigi besar ibu jari, ibu kelingkin. Sabun yang shampoo halus, botol kecil kecil. Kentola kecil. Untuk lap-lap ya. Kena pakai kentola diguna untuk lap saja. Jadi bila musafir, tuan-tuan, bawa serba sedikit. Kan? Kain pun 2 lai 3 lai. Baju dalam 2 lai. Jubah 2 lai. 100 ya. Pasal apa? Pasal musafir. Ada orang musafir bawa turio sampai beg besar-besar. Tak ada lah. Beg galah. Sekadar makna kata kita nak pergi sekejap kemudian nak balik. Begitulah akhirat dunia ni, tempat musafir sementara aja. Takkanlah tuan-tuan nak pergi Kuala Lumpur sampai RNR, perut lapar, singgahlah makan laksa ke, nasi lemak sepinggan ke, roti canai seketui ke. Teratur ya kan? Tidak. Takkanlah sampai-sampai telefon, halo kontraktor, main buat dapur sini Zat. Hendak musafir kan nak duduk situ tu kita nak musafir ni ala khadar je lah. Begitulah tuan-tuan dengan dunia ni. Allah panggil kita. Tu bulan lepas ada sahabat kita cerita. Sahabat unit amal, jabatan amal kita naik basikal kan. Dia pun tak tahu dia lemah jantung. Umur muda lagi, baru 40, baru beli basikal. Allah, jantung tersumbat. Mati serta mata situ. Tuan-tuan bayangkan kalau kita jadi macam dia. Kalau orang duduk biasa sakit tu tak apalah, dia buat persiapan dah, dia nak mati ni aku duduk sakit. Kita duduk sehat. Tiba-tiba jantung kita tersumbat. Hari tu juga Allah ambil kita. Kalau kita dalam keadaan duduk lara dengan dunia. Takkan rugi tuan-tuan.
Kalau kita dalam kebajikan, alhamdulillah lah. Kalau kita jenis mengaji, datang berjemaah, buat kebajikan, Allah ambil, tak apalah kan. Ni sibuk dengan dunia kita, tetap pop datang kematian. Mengejut tuan, Allah, apakah persiapan kita ke arah tu? Inilah kita kena ingat sungguh-sungguh. Jadi kata Salman Al-Farisi, apabila kita zuhud dengan dunia, pertama sekali hati kita bercahaya. Cahaya ni terang. Hati yang terang ni nampak ke depan tuan-tuan, tentang perkara-perkara ghaib, kubur, akhirat. Tuan-tuan cerita pasal kubur, tak boleh tengok mata kepala. Tuan-tuan pergi kat kubur tu, pergi tengok mata kepala, apa ada? Batu nisan nampak lah. Tapi kalau pandang dengan mata hati, al-qabru raudatun min riyadil jannah, kata Nabi, au hufratan min hufarin niran. Kubur boleh merupakan satu taman bertaman-taman syurga, dia juga boleh merupakan satu jurang daripada jurang-jurang neraka. Dua aja, jurang neraka ataupun taman syurga. Kubur tu nak nampak lagu mana yang kata kubur taman syurga? Mata hati, hati yang terang, yakin dengan apa yang disebut oleh Nabi SAW. Macam mana kata kubur taman syurga? Kubur kata, wahai orang beriman, kamulah orang yang paling aku sayang berjalan atas muka bumi. Kamu tengok apa aku nak buat bila urusan kamu diserahkan kepada aku. Nabi kata, suar saja mayat dalam kubur, kubur terus sambut, marhaban wa ahlan, selamat datang wahai saudaraku. Orang putih kata welcome ya, welcome, welcome. Serta-merta Nabi kata kubur meluaskan dirinya. Allah perintahkan malaikat tebuk satu lubang daripada syurga, masuk ke dalam kubur hamba yang soleh ni. Datang bau wangi harum semerbak yang amat sangat, sampai mayat ni terlena tak sedar apa tuan. Terlena terus tak sedar apa, sehinggalah tiupan sangkakala kali yang kedua dibangkitkan untuk berjalan pergi ke padang mahsyar. Tapi sebaliknya Nabi kata, kalau sekiranya orang tu fasik, zalim, maksiat, asi, kubur kata, kamulah orang yang aku paling benci berjalan di atas muka bumi Allah Ta'ala. Hang tengok apa balasan aku lepas urusan kamu diserahkan ke aku. Suar saja tuan-tuan mayat dalam kubur ketika itu. Kubur kata apa? La marhaban wa la ahlan. Hang bukan geng aku. Kubur serta mata tuan-tuan menghimpitkan si mayat. Nabi tunjuk jari macam tu dalam hadis tu. Nabi tunjuk jari macam tu, menunjukkan dada kita ni, tulang kita ni dia himpit. Kemudian Allah Ta'ala melepaskan 70 ekor ular yang berbisa. Ular ni Nabi kata, kalau dia terbit muka bumi hari ni, dia sembuk bisa yang kena bumi tu, bumi takkan tumbuh-tumbuhan sampai kiamat. Bisa tu bukan sekor, 70. Dia patuk, dia tarik, dia belit. Ya Allah, sampai bila? Tak tahulah, kata ribu, puluh ribu. Dah dalam kubur tu beribu-ribu tahun dah duduk dalam tu. Yang ni boleh tengokkan dengan mata kepala? Tak nampak tuan. Tapi mata hati yakin. Pasal apa? Mata hati terang. Kenapa mati terang? Kerana dia zuhud dengan dunia. Kalau tuan-tuan nak nampak alam akhirat, nak yakin sungguh-sungguh alam akhirat, apa yang Nabi cerita, tuan-tuan cubalah zuhud. Ambil dunia sekadar perlu. Ada lebih kita ibadat kepada Allah, lebihkan akhirat, insya-Allah. Terang mata hati kita, insya-Allah. Ya, siapa kata? Salman Al-Farisi. Wa ta'awanat a'da'uhu fil ibadah. Maka anggota kita ni dibantu dan ditolong dalam melakukan ibadat. Maknanya senang cakap, ringan anggota nak ibadat. Anggota nak ibadat tu jadi ringan, tak berat. Kaki nak pergi masjid mudah, kan? Mulut nak baca Quran dipermudahkan. Telinga nak dengar kuliah dipermudahkan. Semua jadi mudah, ringan nak buat ibadat.
akibat zuhud. Ini bukan teori tuan-tuan, betul. Betul tuan-tuan. Tuan-tuan tengok orang ahli ibadat yang kuat ibadat. Hidup dia ala kadar ya. Dia makan tuan-tuan untuk menegakkan tubuh badan untuk buat ibadat. Dia belikan makan tu, dia belikan ikan, kan temenu ikan kembung goreng. Beli sayur sikit, sayur sawi. Cukuplah yang tu makanan dia. Tak duk beradon tu. Penuh meja sampai duk batal duk tengok badan aku dah bakal. Orang kuat ibadat ni dia ala kadar ya. Hidup dunia sikit-sikit je, dia hidup ala kadar. Dia tak gaduh. Tuan-tuan, ada seorang saya nak cerita kebaikan orang. Kalau tuan-tuan daripada Masjid Batu, tuan-tuan mai ke Kubang Semang, itu pas Sungai Nibung, Matang Nibung. Tuan-tuan tengok belah kiri tu ada kedai tepi sungai, kedai makan. Kan? Saya tengok dia punya pinggan tuan-tuan, dia susun pinggan tinggi. 5-6 pinggan dia susun tinggi. Sat lagi dalam setengah jam reda pinggan tu. Orang punya ramai ambil pinggan, buh nasi. Kan? Buh nasi, tokek dia tuan-tuan. Maknanya tuan-tuan boleh bayang banyak mana dia untung. Orang keluar masuk. Oi, cukup ramai. Tuan bayangkan dia punya untung, pendapatan dia satu hari. Saya dengar cerita dia baik, kereta pun tak ada. Naik motor Honda Cup 50. Itu kalau pulih minyak pun tak lari dah tu. Dia itulah yang dia ada. Mana duit dia? Api tanya pengurusi Masjid Batu. Dia lah bagi bil ayak, bil api, sagu hati guru. Ada apa-apa, nak buat apa-apa dia dengan ringan tangan. Bukan satu masjid, banyak masjid dia buat begitu. Dia tak terliok tuan. Dia tak terliok. Allah uji dia tak terliok dengan harta benda. Kita belum tentu. Jangan buat pasal. Kita jangan tentu, tak boleh. Ada orang begitu tuan. Saya banyak jumpa. Adalah kita jumpa orang banyak duit tapi tak terliok dengan duit. Mudah tangan dia menghuluk derma, bantu orang susah. Masya Allah. Ini nak maknanya orang tu zuhud dengan dunia. Ya. Fahazihi. Apa maknanya? Inilah yang aku nak habaq kat hampa, kata Imam Ghazali, sebab pertama kenapa kita perlu zuhud, supaya kita mudah nak buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya sebaliknya, kalau kita cinta dunia, jadi penghalang kita untuk melakukan ibadat kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wasani. Alasan Imam Ghazali yang kedua, kenapa perlu kita zuhud. Wasani minal amrain. Yang kedua daripada dua perkara. Yang satu lepas dah, nombor 2 pula. Annahu yaksiru khimata amalika. Sesungguhnya dengan zuhud itu yaksiru, memperbanyakkan khimah, harga, nilai amalika, amal ibadat engkau. Maknanya amal ibadat orang yang zuhud ni tuan-tuan, ibadat dia punya pahala dia besar. 2 orang beribadat, seorang zuhud, seorang cinta dunia. Yang zuhud tu pahala dia cukup besar, walaupun 2 rakaat, tapi dia punya gandaan pahala daripada Allah cukup hebat. Pasal apa? Dia zuhud, dia sembahyang tak ingat apa, ingat Tuhan dia. Kawan cinta dunia sembahyang tapi kepala berserabut, ingat ni, macam-macam dia ingat. Orang jenis zuhud, dia tak ada ingat apa, dia ingat Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ya. Wa yu'azzimu khadaruhu wa syarafahu. Maka wa yu'azzamu, maka dibesarkan khadarahu, dibesarkan khadar dia, khadar ibadat tu dibesarkan, gandaan pahala tu ditinggikan oleh Allah Ta'ala, wa syarafahu, dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala ibadat orang yang bersifat dengan sifat zuhud. Jadi artinya orang cinta dunia, pahala dia kecil, nilaian di sisi Allah Ta'ala. Jadi kalau kita nak tuan-tuan, supaya ibadat kita tu gandaan-gandaan Allah tu hebat,
Cubalah zuhud. Macam mana nak dapat? Nanti kita dengar cerita dia macam mana. Cuma tanamkan dulu hati kita ni, kita nak jadi orang yang zuhud. Kita nak hidup sebagai orang yang zuhud, nak mati pun sebagai orang yang zuhud. Contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mati tuan-tuan, tak tinggal duit walaupun sekupang. Nabi mati, dia tak tinggal harta. Semua Nabi-Nabi. Nabi mati tinggalkan ilmu. Yang tu Nabi kata al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama' tu pewaris Nabi. Sebab Nabi tak tinggal harta lah, maka ulama' boleh jadi pewaris. Nak mewarisi ilmu Quran, hadis yang Nabi tinggal, siapa dia? Ulama' lah. Ulama' tak tinggal harta, dia tinggal ilmu. Betapa zuhudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ikut jalan dia, insya-Allah. Apa hujah Imam Ghazali yang menyatakan orang zuhud ni pahalanya besar ibadat dia? Falaqad qala sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Rak'atani min rajulin alimin zahidin qalbuhu khairun wa ahabbu ilallah jalla jalalu min ibadatil muta'abbidina ila akhirid dahri abadan sarmadan. Apa Nabi kata? Nabi kata rak'atani, 2 rakaat. Semayang sunat 2 rakaat. Mir rajulin, daripada laki-laki. Seorang laki-laki semayang 2 rakaat. Laki-laki ni laki macam mana? Alimin zahidin. Dia ni alim. Mana dia beribadat tu dengan ilmu pengetahuan. Dia ni retilah bab ibadat ni. Apa dia? Yang pertama akidahnya sahih. Yang keduanya fiqhnya tu jelas dan betul. Alimin. Bukan setakat dia alim, zahidin. Dia pula zuhud qalbuhu. Hatinya zuhud dengan dunia. Tak cinta dengan dunia. Orang yang alim, yang beribadat, hatinya zuhud dengan dunia. Khairun, lebih baik, kata Nabi. Wa ahabbu ilallah jalla jalaluh. Maka Allah lebih kasih, lebih suka kepada orang yang ibadat ni, yang zuhud ni, min ibadatil muta'abbidina, daripada ibadat hamba-hamba yang ramai. Ramai orang beribadat dipanggil muta'abbidin, orang yang beribadat. Dibandingkan makna kata seorang laki-laki yang alim, yang zuhud, seorang ni lagi Allah suka ibadat orang seorang ni. Tidak. Ila akhirid dahri, sampai makna kata akhir usia dunia ni. Usia dunia ni orang ramai beribadat sampai akhir dunia ni. Begitu ramai, merenyut-renyut. Dibandingkan seorang laki-laki ibadatnya zuhud kepada Allah, Allah lebih suka laki-laki yang zuhud tadi ni. Kata Rasulullah SAW, abadan sarmadan, beribadat selama-lama sampai akhir dunia ni, sampai habis umur dunia. Berapa ramai orang ibadat. Jika dibandingkan seorang laki-laki yang zuhud, Allah lebih suka yang zuhud tadi ni. Nak habaknya, begitulah tingginya nilaian di sisi Allah Ta'ala orang yang zuhud di sisi Allah Ta'ala. Maknanya ibadatnya berkualiti, mutunya tinggi, tuan-tuan. Tu 2 rakaat. Kalau 4 rakaat, sepanjang-panjang malam dia beribadat, cerita baca Quran lagi, puasa dia lagi, sedekah dia lagi. Kan? Kita sedekah RM10. Biasalah kita duit banyak, RM100,000 dah ada, RM10 ada apa? Tapi dia, tuan-tuan sekalian, Masya Allah, orang susah, kan? Pendapatan dia sikit, tapi dia boleh bagi RM10. Masya Allah. Saya dulu, tuan-tuan, ceramah di SIK. Saya dalam ceramah saya suka tengok orang sedekah.
Kita lancarkan derma jihad. Masa tu kita berhentilah ceramah dulu, nak tengok orang kutip derma. Lama tuan-tuan saya tengok perhati ada satu orang tua, dia buat keluar dompet dia tu, jenis macam celepah temakau, betul tak? Yang ada zip tu, tarik tu, dia belek duit dia. Bila mai tabung kan, cuy bagi. Habis ceramah saya cari dia, pakcik, tadi pakcik bagi berapa ringgit? 2 ringgit. Pakcik ada berapa ringgit? Ada 3 ringgit. Dia ada 3 ringgit, dia bagi 2 ringgit, tinggal kat dia RM1. Allah, hebat kan? Kita jangan duit banyak bagi RM1, tak jadi. Bagilah lebih sikit, kan? Bagi lebih sikit, insya-Allah. Maka kata Imam Ghazali, wa iza kanatil ibadah tashrufu wa taksuru bizalik fa haqqa liman talabal ibadah an yazhada fid dunya wa tajarrada anha. Itu dia. Fa iza kanatil ibadah, apabila dah kita faham bahwasanya ibadat itu, ibadat yang kita dirikan itu tasyrufu, menjadi mulia, menjadi hebat di sisi Allah, wa taksuru, dan boleh kita dengan zuhud ni kita boleh buat banyak ibadat. Orang yang tak zuhud dia payah nak buat ibadat, tapi orang yang zuhud dia boleh buat banyak, bukan setakat banyak, berkualiti, tinggi pahalanya di sisi Allah. Fa bizalika, maka yang demikian itu, fa haqqa liman talabal ibadah, maka menjadi haklah bagi mereka yang menuntut ibadat. Yang dia hidup di muka bumi ni, matlamat hidupnya, aku nak ibadat. Orang yang sungguh-sungguh nak buat ibadat itu, maka menjadi hak ke atas dia, kewajipan ke atas dia, ayyazhada fid dunya, bahawa untuk dia zuhud di dunia ini, wa yatajarrada anha, dan bersunyi daripadanya, daripada dunia. Maka faham kitanya begini, bila kita ada dikemuka oleh Al-Imam Ghazali hujah-hujah, hang nak buat ibadat bagi banyak, hang kena ada zuhud. Hang nak buat ibadat supaya ibadat hang yang berkualiti, mesti zuhud. Kalau kita dah faham bentuk macam tu, tak dapat tidak menjadi kewajipan ke atas kita lah, orang yang menjadikan matlamat hidupnya semata-mata untuk beribadat kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Kita faham ayat tu. Tak ku jadikan jin manusia melainkan untuk ibadat kepada aku. Orang yang menjadikan matlamat hidupnya semata-mata untuk mengabdikan diri kepada Allah, maka mau tak mau perlulah dia zuhud berkaitan dengan dunia ni. Itu dia punya apa? Dia punya key dia. Macam mana nak zuhud, apa takrif zuhud, macam mana dia pangkat-pangkat zuhud. Yang tu lepas ni Imam Ghazali nak cerita satu persatu. Yang Imam Ghazali nak tanamkan di hati kita, aku nak jadi orang yang zuhud. Aku nak hidup sebagai orang yang zuhud, dan aku nak mati sebagai orang yang zuhud, kerana zuhud ni kekasih Allah. Orang yang zuhud Allah suka. Orang yang zuhud mengikut, menjadikan diri dia pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zuhud kemuliaannya hebat. Jadi kita tanam dah di hati kita semua sekali, kita nak jadi orang yang zuhud. Apa dia zuhud? Macam mana nak dapat zuhud? Itu Imam Ghazali akan cerita satu persatu masa akan datang. Bulan depan lah, insya-Allah. Bulan depan ada lagi. Oh, ada no? Bulan 2 yang tak ada. Bulan 2 mana? 30 bulan. 29 dah ada lah tu. Tak bantu. Jangguih. Matan jangguih. 29 dah ada. Dia tu pun 4 tahun sekali. 30 tak ada. Dia ada sebulan lagi. InsyaAllah bulan depan kita cuba insyaAllah huraikan mengikut apa yang dibawa oleh Imam Ghazali berkaitan zuhud, makna dia, pengertian dia, macam mana nak capai diri kita agar kita menjadi seorang yang zahid, yang zuhud dengan harta benda dunia. Sebelum saya berpisah ni, cuma macam biasalah tuan-tuan, ada barang-barang jualan.
Jadi kita mendapat panggilan telefon banyak pihak. Ustaz banyak lembu sembelih lah. Malam ni saya bawa daging lembu. Kan? Kita bela, kita sembelih sendiri lah. Di tuan-tuan berhajat boleh lah. Jadi kita packing dia 0,5 kilo. Aku nak packing 1 kilo malam-malam tu. Fikir pula tuan-tuan kolesterol. Setengah orang tu dia duduk 2 orang ya dengan isteri dia. Suami isteri 2 orang. Daging 1 kilo banyak, dia kata ustaz, 1/2 kilo cukup lah. Ha? Saya buat 1/2 kilo. 1/2 kilo RM15, 1 kilo RM30. Jadi kita buat 1/2 kilo. Bolehlah tuan-tuan untuk melepaskan. Siapa ada yang ketagih lembu pun aku tahu. Nak makan dah tak tergamak. Macam-macam cerita kangaroo pun ada. Daging kangaroo lah. Kan? Jakim kata yang di bawah pengawasan Jakim memang elok punya. Ni yang jenis seluduk ni. Dia ambil cop orang punya, dia buh cop dia. Dia buh halai. Halai boleh buh sendiri, semua boleh buh sendiri. Ni jenis seluduk ni. Mau dapat tangkap, mau gantung ya. Tak boleh bagi denda ya ni. Dengan sebab hang seorang habis semua orang jadi macam ni. Patutlah kita tuan-tuan nak main masjid berat kaki. Nak baca Quran payah. Nak zikir pun 33 ayat imam zikir. Subhanallah, subhanallah, rasa berat. Rupanya makan kangaroo. Patutlah pun. Allah Rabbi ya Karim. Patutlah disuruh fardu kifayah. Kita buat selesaikan makanan untuk orang Islam. Kan? Untuk makanan kena fikir ni. Kita banyak pemikir ni. Fikir macam nak menyelesaikan masalah orang Islam. Sokong BMF, Buy Muslim First, utamakan pembelian makanan orang Islam yang diproses oleh orang Islam. Tak ragu-ragu dah. Ni apa duk suka nak makan mi Cina agak, aku tak payah. Kita sama-sama tolong-menolong, bantu-membantu. Yang mana boleh keluar produk, dia buat keluar. Yang mana ada duit, beli. Kan? Kalau dia buat kita tak beli pun tak jadi juga. Kita ada duit nak beli barang tak ada pun tak jadi juga. Kan? Dua-dua ni kerjasama antara orang yang buat dengan orang yang beli. Utamakan barang-barang tempatan, barang-barang Muslim, insya-Allah. Kita tuan-tuan ada kuasa pengguna yang kuat di Malaysia ni. Ada lebih kurang 20 juta lebih kuasa pengguna kuat. Kalau kita gembelingkan sungguh-sungguh, insya-Allah dia boleh memperkasakan ekonomi umat Islam, insya-Allah. Itu dia. Salah satu saja untuk malam ni, mudahan sikit sebanyak memberi manfaat kepada kita bersama, insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilaina minal ma'il barid wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi bil alamin. Takbir.